Pelajari proses pembuatan sapek. Seni ukiran pada sapek, mudah atau rumit? Melihat generasi pelapis mempelajari dan mendalami seni bermain sapek. Sine kita tok, sine kita tok, sine kita tok sekarang. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat datang ke Sarawak. Sini kita tok, minggu ini kita akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan sapek, satu alat muzik tradisional yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Sarawak. Saya pasti ramai yang dah mendengar alunan muzik sapek, tapi bagaimana sapek itu dibuat? Sekejap lagi kita akan di kawasan hutan di Kampung Sigubang ini berjumpa dengan sekumpulan lelaki, pemain dan juga peminat sapek yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana sapek dibuat daripada awal hingga akhir. Mari. Hati berasa teruja untuk berjumpa dengan Cikgu Dines serta sahabat-sahabatnya yang sama-sama mempunyai minat yang mendalam dengan alat muzik sapek. Instrumen ini tidak perlu diperkenalkan lagi kerana sudah pun acap kali mengisi ruang persembahan di pentas-pentas antarabangsa. Terdapat mitos yang menceritakan tentang sejarah pembuatan sapek. Ilham tersebut dikatakan datang melalui mimpi seorang petani yang tertidur selepas pulang dari mencari dukun yang boleh mengubati penyakit isterinya. Sejak itu, sapek mula dimainkan dalam upacara-upacara adat yang kemudiannya menjadi alat muzik khas suku kaum orang Ulu. Okey. Selepas pendakian singkat, saya akhirnya berjumpa dengan Cikgu Dines dan rakan-rakan. Ini nampaknya Rumah kebun sebenarnya. rumah kebun. Ini bersama dengan saya adalah Cikgu Denis Ya, saya. Orang pemain sapek dan peminat sapek, pembuat sapek juga. Dia akan menunjukkan bagaimana sapek ini dibuat dengan kita hari ini. Eksklusif tau untuk sini kita tu. Cikgu memang minat main sapek? Ya, memang minat dari dulu dah. Dari umur berapa tu? Dari umur 5-6 tahun macam tu lah. 5-6 tahun dah. Dari kecil dah dengar tu. Tahun-tahun dah main. Okey, sekarang ni proses yang pertama kita nak buat sapek ni, kita ke mana dulu ni? Kita akan cari kayu yang sesuai nantilah. Nanti kita cari di sekitar mana-mana tempat di sini. Okey, cari kayu dahulu. Itu pun kalau dapat ditebang. Kalau tak dapat ditebang, kita cari yang sudah Cari yang lain, yang sudah tumbang. Mesti dapat digunakan. Jadi itu proses pertamanya, kita cari kayu dahulu. Berbangsa Kayan dan berasal dari Umar Bawang Baram di Miri, Encik Dines Ngawan kini bertugas sebagai seorang guru di Kuching. Minat dan cintanya terhadap sapek dikongsi bersama anak-anak muda yang turut bernaung di bawah Persatuan Kuching Sapek Art Kolektif di Kuching. Proses pertama ialah menebang pokok untuk mendapatkan batang kayu. Jika dahulu pokok ditebang menggunakan kapak, kini proses ini menjadi semakin mudah dengan adanya mesin gergaji berantai. Keselamatan harus menjadi perkara yang diutamakan kerana selain peralatan yang digunakan, penebang dan orang sekeliling harus peka dengan arah pokok tersebut tumbang. Setelah ditebang dan mendapatkan kayu tersebut dalam bentuk blok, Cikgu Dines melukis bentuk badan sapek pada kayu tersebut untuk digergaji. Tiada saiz yang standard dalam membuat sapek. Walau bagaimanapun, bentuknya menyerupai sampan dan seruling dengan ukuran panjang boleh mencecah sehingga 1 meter. Kayu tersebut kemudian digergaji mengikut lukisan bentuk sapek tadi. Saya pun mencuba mengendalikan mesin gergaji berantai. Tetapi yang menjadikan ia mencabar ialah untuk menggergaji mengikut bentuk yang tepat. Sememangnya perlu latihan yang kerap. Kalau tidak, lain pula bentuk sapek nanti. Jaga-jaga. Okey, tadi kita dah melihat ditebang, pokok ditebang dan kemudian daripada bongkah kayu tu, ukiran dia untuk menghasilkan bentuk sapek. Ini rangka sapek ni ya, cikgu? Ya. Okey, tadi saya nak tanya-tanya sebenarnya apa jenis kayu yang digunakan ni? Yang sekarang ni kayu yang digunakan dipanggil kayu merdang. Kayu merdang. Kayu merdang, ya. Ada jenis kayu tertentu tak ataupun sebab kenapa jenis kayu tu dipilih? Dulu biasanya mereka gunakan kayu adau tu lah. Kayu adau dia lebih berkualiti sesuai untuk
menghasilkan bunyi yang lebih baik lah. Dikatakan macam itulah dulu. Boleh mempengaruhi bunyi juga dikatakan. Dari segi ukuran ni, adakah ini ukuran yang standard ataupun lebih kecil atau lebih besar daripada biasa? Yang sekarang ni dia dikatakan standard sebab lebih panjang sedikit daripada yang biasa. Kalau yang medium size tu ataupun yang sederhana tu dia 1 meter panjang. 1 meter Sekarang panjang. ni dia panjang sikit tapi tak sampai 4 kaki. Biasanya dulu kita pakai 4 hingga 5 kaki yang lebih besar tu. Sekarang ni apa proses seterusnya pula kita nak buat? Kita dah potong tadi bentuk dia. Sekarang ni kita nak bentuk di tepi pula. Di sini? Okay, di tepi. Ini biasanya kawasan ni untuk letak dia punya mutar untuk string dia. Jadi biasanya kita dah bentuk acuan dia tu 20 cm. Tapi apabila dia pasang string sini, dia bunyi dia tak ada bridge ini tu yang tinggi tu. Dia bunyi dia tak tune. Jadi sikit apabila pusing dia ke bawah, jadi dia fit sini. Setiap pembuat sape tu dia lain cara dia buat. Dia tak ada satu cara yang tak ada cara seragam untuk semua orang. Setiap orang ada cara tersendiri. Ya, betul. Ikut keselesaan pembuat sape jugalah. Isi pada tengah badan kayu yang telah ditanda akan dibuang dan dikorek sehingga menghasilkan lubang yang memanjang. Setelah bentuk asas sapek siap, proses seterusnya ialah kerja-kerja halus. Sama seperti pembuatan gitar, seperti melicinkan badan sapek, mengorek, melakar, mewarna, memotong fret, meletakkan fret menggunakan lilin lebah, memasang tuner dan spring, diakhiri dengan penataan bunyi atau tuning. Dari kawasan perkampungan Kampung Kopit di Bau, kita ke Semerahan untuk meninjau Union Learning Center, pusat tuition dan pembelajaran alatan muzik seperti sapek, piano dan gitar, selain turut menyediakan kelas bahasa Mandarin. Okey, tadi daripada proses menghasilkan rangka untuk sape ini, kemudian proses mengetam, kemudian menggunakan garisan lakaran luar ataupun outline-nya. Sekarang Cikgu Dines akan kita katakan beri demonstrasi bagaimana melukis motif pada sape ini. Eksklusif untuk kita ni, saya pun dapat tengok dengan jarak dekat ni buat pertama kali. Saya rasa bagaimana buat garisan-garisannya. Jadi sekarang ni proses dia biasa bermula bagaimana dulu, Cikgu? Mula-mula kita gunakan pensel dulu. Sebenarnya proses untuk belajar ni sangat lama. Corak ni biasa daripada bangsa suku kaum mana? Biasanya corak yang saya gunakan ni adalah daripada orang Ulu. Tapi dia banyak motif dia sebenarnya. Tapi saya cuba buat satu lain sikit lah daripada ini adalah kalau dilihat dari segi corak yang saya buat ni, dia berbeza daripada yang asal dia. Yang asal tu lain sedikit. Yang saya buat ni adalah hasil kreativiti saya sendirilah. Okay, selepas gunakan pensel, kita gunakan marker kecil ni. Saiz mata marker yang digunakan tu, Cikgu, bergantung kepada corak juga? Ya, bergantung pada corak ni. Kalau dia halus, kita pakai yang kecil ni lah. Lebih kecil. Kalau yang lukisan yang besar, biasanya pakai marker yang besar lagi. Ini corak kekal dia. Bahagian ni saja yang kita warnakan. Ini senang. Saya ada tanda ni tadi, kamu cuba warnakan. Okey, ni yang nak dihitamkan ya? Ya, yang bahagian dia tonton. Ni mata dia berbeza ataupun dia tidak, dia apabila dia ulang-ulang macam tu dia melekat. Dari segi warna dia, Cikgu, adakah warna hitam memang banyak digunakan? Banyak. Warna-warna lain juga ada digunakan juga, bergantung kepada ya, ada warna merah, warna hitam banyak. Lepas tu warna kuning, warna merah. Yang sekarang ni dia banyak jenis warna digunakan. Oh, supaya dia tak melekat. Ya. Saya tengok Cikgu tadi memang Ya. kita kata one go saja. Dia dah biasa lah, lama dah buat. Ini corak orang Ulu? Bisa corak orang Ulu lah. Dia bergantung pada kreativiti seorang. Okey. Jadi sudah warnakan contoh kan, dia lebih jelas lagi. Biasanya tepi dulu. Oh, supaya mudah untuk kita warnakan di bahagian dalam.
sini kita siap habiskan. Apabila dah habis sini semua dengan corak tu, bersihkan guna pemadam yang dah tadi tu. Untuk ada pensel tu. kesan-kesan pensel tadi. Okey, ini proses apa je? Ini proses untuk pasang string yang sudah siap tadi tu. Yang jenis ni 5 tali. Ini 6. 6 tali. Dia ada berapa juga? Ada yang 4, ada yang 3. Yang 3 pun ada. 3. Ada 3, 4 dengan 6. Ramai orang suka pakai 6 tali. Dia boleh, so dia boleh main banyak lagu. Bergantung dengan panjang tali yang dibeli tu. Ada yang gitar biasanya pendek sedikit. Kalau yang untuk gitar elektrik tu dia lebih panjang. Biasanya sekarang ni boleh gunakan tali gitar yang elektrik tu, dia lebih panjang lagi, ikut saiz dia. Tapi yang ni biasanya orang pakai tali nombor 1 atau nombor 2 tu. Ada yang pakai 6 string tu, khas untuk gitar. Ada yang ikut ketebalan dia tu. Okey, yang ni pasang string dia. Okey, masukkan ke lubang itu. Dia proses dia yang sekarang ni dia sama dengan yang untuk gitar. Ini kita pusing dia. Ini untuk kita kata menala bunyi ataupun tuning. Tuning untuk bunyi dia. Kita gunakan sekarang ni biasanya kita gunakan alat untuk tuning gitar. Sekarang senang kan? Lebih senang sikit. Kita gunakan apps tu lah. Sekarang ni zaman moden. Sekarang zaman canggih. Ada aplikasi untuk tuning sape. Okay. Proses ni memang sama macam gitar kan? Ya, lebih kurang. Sekarang ni lah, kalau yang masih gunakan sape tradisional tu, dia tak perlu pakai ni. Dia dengar aja. Wah. Mereka dah mahir. Seiring peredaran masa, satu evolusi telah berlaku. Dari segi anatomi, alat muzik ini telah berkembang dari sapek tradisional kepada sapek elektrik. Sapek tradisional merupakan alat muzik yang agak terhad dengan hanya 2 tali dan hanya 3 fret yang boleh diubah. Pada masa ini, alatan bertali 4, 5 atau 6 digunakan dengan julat lebih dari 3 oktav. Sapek pada asalnya tidak dilukiskan sebarang corak, melainkan hanya berbentuk ukiran. Namun, dengan peredaran masa, alat muzik ini telah mengalami sedikit perubahan mengikut keperluan dan perkembangannya. Okey cikgu, yang ini pula adalah kita nak dengar bagaimana yang ini dah siap, dah di perfect tune ke ataupun kita nak ada tune semula? Okay, kita tune semula dulu. Tune semula. Kita ikut masih gunakan tuner tu. Yang ni 4 string, dia sama, lebih kurang sama, cuma tak ada G dengan A. Tadi ada. Ini mesti F. Itu mesti F. C. F. Okay. Jadi kita nak letak frame ni tadi, kita nak tengok betul kita tu. Ya. C, G. Ini F, G. Cikgu Dines di antara mereka yang dikurniakan bakat untuk melukis corak pada sapek. Beliau mendapat ilham daripada corak etnik di Sarawak termasuk Iban, Bidayuh dan Orang Ulu. Semua hijauan. Jadi fungsi fret ni boleh saya katakan untuk kita bermain satu-satu notasi itulah ataupun note. Ya. Lebih mudah, cuma hanya menggunakan fret saja. Supaya betul apabila orang main gitar pun sama. Dia dapat ikut yang bunyi gitar tu. Okey. Okey, kita cuba dulu. Ada di antara pelanggan yang ingin membuat sapek daripada Cikgu Dines, meminta beliau menghasilkan corak yang tertentu. Dia boleh ubah. Dia ada yang guna pick up sekarang. Yang main laju tu dia gunakan pick up. Itu yang pitch tu. Biasanya dia yang sapek dia pakai Tangan lebih. Kekuatan sapek ialah kerana melodinya yang tenang
dan harmoni. Saya juga sedar petikan sapek seolah-olah walau dipetik dengan apa cara sekalipun, alunannya tidak akan menghasilkan bunyi yang sumbang. Namun begitu, di antara rahsia sapek kekal sebagai instrumen kebanggaan Sarawak yang terkenal di mata dunia ialah usaha tanpa henti untuk terus menghasilkan generasi pelapis bermain sapek. Generasi pelapis ini belajar asas-asas daripada Cikgu Dinis. Itulah di antara asas awal sebelum bermain yang lebih sukar lagi. Cikgu Dinis, kita melihat ni, saya pun rasa berbangga sebab kalau tak ada pelapis ni tak akan melestarikan permainan sapek. Tapi idea penubuhan ni sebenarnya datang daripada mana, Cikgu? Dan bila tu ditubuhkan? Pada mulanya saya cuma membuat sapek saja. Tapi tak ada kelas untuk mengajar sapek. Jadi ramai permintaan ataupun banyak orang tanya di mana nak belajar. Jadi saya berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kami telah menubuhkan Union Learning Center, memohon untuk membuka kelas ini berlesen untuk mengajar kelas sapek pada tahun 2017 hingga sekarang lah. Hingga sekarang. Jadi setakat sekarang berapa orang pelajar yang berada di tuition center ini? Buat masa ini kita ada 20 lebih orang, termasuk 3 orang cikgu yang mengajar. Kita tak dapat serentak sebab bunyi bising, bunyi speaker tu kuat. Masing-masing nak mengajar yang jadi tak dapat bercampur. Jadi masalahnya kami orang hari Sabtu untuk sapek saja. Jadi tak ada orang yang nak belajar sapek itu, tak ada yang sempat untuk hari Minggu. Mereka sempat untuk menghantar anak mereka hari Sabtu saja. Saya tengok ada yang berusia sangat muda. Jadi berapa dia punya julat usia pelajar yang belajar di sini? Setakat ni kami ambil dari umur 8 tahun. Jadi sekarang ni kita ambil murid tahun 3 hingga tahun 6. Lepas tu sekolah menengah. Lepas tu ada juga orang dewasa. Masih ada juga orang dewasa lah. Siapa yang jadi buat masa ni kelas itu hanya pada hujung minggu saja. Ya, hari Sabtu saja. Dia biasanya 1 jam hingga 1 jam setengah satu sesi. Jadi kami adakan 2 sesi untuk satu hari itulah. Tujuan untuk kami buka kelas ni supaya dapat mengambil murid ataupun budak-budak generasi baru ni supaya lebih berminat. Kalau tidak, dia akan pupus sentuh saja. Dia akan hilang. Ramai yang tak tahu macam mana belajar bermain sapek. Sekarang ni selepas 3 tahun kami adakan kelas, mereka dapat memainkan banyak jenis tune tradisional dengan modern tune. Masing-masing mempunyai kebolehan bermain tune seorang-seorang tu dia berbeza-beza. Okey. Jadi cikgu dah kata kita dah tengok bagaimana para pelapis ni bermain. Tadi nak tengok bagaimana batch yang pertama, yang terawal, bagaimana mahirnya mereka bermain sapek. Tadi saya melihat bagaimana anak-anak muda ni bermain sapek, saya betul-betul kagum. So saya sendiri tak ada asas bermain gitar dan pun sapek. Tapi melihat mereka belajar, saya pun rasa nak belajar juga. Nampak mudah tapi perlukan latihan yang konsisten. Dengan saya sekarang ialah Anne, atau nama penuhnya? Georgian Samantha. Georgian Samantha, asal dari Sabah? Ya. Cuma sekarang dah lama menetap di sinilah. Georgian berusia? 15 tahun. 15 tahun. Bila Georgian start mula-mula belajar main sapek ni? Dah berapa lama dah? Saya belajar ni tahun ni juga. Baru belajar boleh main macam tu tadi. Jadi sebelum ni dari segi asas, adakah Anne ada bermain instrumen atau alat muzik yang lain? Ada. Apa juga antaranya? Gitar ada.
ukulele ada juga yang gitar kecil tu. Kecil, Lepas tu piano. Piano. Ya. Minat muzik ni datang daripada siapa? Adakah ibu bapa ada yang bermain alat muzik juga? Tak. Tak, memang sendiri dah minat muzik. Dah belajar main piano, gitar tu sebagainya. Ada pengalaman tak buat persembahan muzik? Mungkin bukan sapik lah, ataupun gitar, ataupun dah bersama dengan di sekolah. Biasa untuk majlis-majlis macam mana? Hari guru. Lepas tu dekat sekolah kan ada macam persembahan untuk hari kebangsaan, ada juga kami buat. Depan orang ramai lah buat persembahan. Wah, nanti mungkin kita main sapik pula buat persembahan. Bagi Anne, apa keistimewaan sapik ni yang buatkan dia terkenal di seluruh dunia? Bunyi sapik ni dia sangat menarik. Merdu dan sedap didengar macam yang Anne main tadi. Tapi apa pun saya doakan Anne terus berjaya dalam bidang muzik, bukan sapik saja. Dan mungkin siapa tahu nanti kita akan lihat Anne pula mewakili Malaysia untuk mempersembahkan sapik di peringkat antarabangsa. Pelajar-pelajar di sini bukan sahaja dari lapisan usia yang berbeza, mereka juga ada yang berbeza bangsa. Waktu terluang di hujung minggu dimanfaatkan dengan aktiviti berfaedah yang turut menggalakkan mereka bersosial dan bertukar pandangan pada usia yang muda. Siapa tahu ada di antara mereka ini bakal menjadi sahabat Matthew Ngau Jau, Solomon Gao, Jerry Kamit, Sophie Aiman, Alina Murang dan ramai lagi termasuk Cikgu Dines sendiri. Naluri semula jadi seorang guru pada Cikgu Dines bersama-sama guru lain menjadikan mereka sanggup meluangkan masa menjadi tenaga pengajar di sini tanpa menghirau penat dan lelah. Usaha ini wajar diberi sokongan oleh para pelabur dan pemimpin negeri supaya terus melestarikan alat muzik yang menyatukan pelbagai bangsa di negeri kita yang tercinta ini. Alunan sapik akan terus bergema, meresap ke dalam jiwa, menyuntik ketenangan di dalam jiwa insan. Dahulunya hanyalah alat muzik untuk upacara keagamaan dan juga ritual. Kini, sapik mekar di persada muzik antarabangsa. Melihatkan generasi pelapis yang kita ada pada hari ini, saya yakin sapik akan terus jadi kebanggaan rakyat Sarawak dan seluruh Kepulauan Borneo. Kita saksikan mengakhiri kita episod minggu ini adalah permainan muzik sapik alunan merdu khas untuk anda. Jangan lupa temu janji kita pada minggu harapan hanya di Sine Kita Tu. Jumpa lagi.